Okay, Good Assalamualaikum morning, and teacher. good morning, Tree. Okay, Assalamualaikum and good morning to all students to A1. Okay, so tadi cikgu sambil-sambil menunggu ramai masuk. Okay, cikgu duduk semak semula lah yang mana yang kata ada masalah markah dia. Okay, so kalau boleh siapa yang minta cikgu recheck tu bagi tahu sesi mana dan kalau sesi 2 bagi tahu soalan mana ataupun apa masalahnya. Okey supaya cikgu sebab hari tu cikgu tanda-tanda je cikgu lupa dah apa masalah pada awak punya ni. Hari ni baru cikgu nak tengok, nak betulkan markah. Okey dan hari ni yang cikgu akan key in markah tu. Jadi apa-apa pun minta personal message cikgu lah. Tadi yang dah settle tadi cikgu tengok balik nama siapa tadi. Hari Priya dah cikgu settle dah, Amar cikgu dah settle dah. Okey, kemudian Movita, Faris cikgu akan tengok semulalah. Okey, dekat total markah awak tu. Kenapa? Oh, memang dia tak keluar lah. Kat sini. Oh, cikgu yang tak key in dekat sini. Okey, cikgu dah tahu dah kat mana. Okey, tak apa Faris, cikgu nanti cikgu betulkan markah ni. Okey. Cikgu yang tak key in markah Faris kat situ. Dalam sistem tu. Dekat kertas ada bertanda tapi dalam sistem cikgu tak masukkan. Okey, nanti cikgu akan betulkan. Okey, so siapa lagi yang ada masalah? Tri nanti bagi tahu apa masalahnya lah. Boleh personal message cikgu. Okey, sekarang ni siapa mesej ni? Sekejap Teacher. eh. Okay, teacher. Okey. Alright. Okey. So, kita akan sambung dengan topik apa, dah lupa dah nama topik apa ni. Sebab cikgu mengajar banyak banyak ni tingkatan, cikgu sampai lupa dah tajuk apa ni. Okey, measure of central tendencies. Okey. Nah, sebab form 4 pun ada tajuk ni, form 5 pun ada tajuk ni. Okey. Baik. So, in previous class you have learned about how to find the median. Okay, one of the measure of central tendencies is by using median. And then mode, you have also learned about mode. Okay, alright. So untuk median, okay, median dia punya kalau dia bagi dalam frequency table atau in data representation and other data representation, you have to know how to find the median. Okay, right, dia ada formula dia yang awak kena tahu. Okay, dan hari tu ada yang tanya perlu ke tulis formula. Okay, salin balik formula. Mana okay, ni formula ni perlu ke nak salin formula ni. Tak perlu, dalam calculation actually tak perlu, but okay, supaya awak ingat, okay, supaya awak ingat, tulislah setiap kali buat latihan tulis. Okay, kalau nanti dalam exam tak tulis formula tak ada masalah, but latihan tulis supaya bila kita sentiasa tulis kita akan ingat. Okay, insyaAllah akan ingat. Okay, alright. So, mana dia? Okay, hari ni kita akan tengok mean. Okay, dan cikgu dah minta awak go through dalam textbook the meaning of mean. Okay, mean for a set of data is the value obtained when the sum of data values is divided by the number of data. Okay, maksudnya purata lah ni. Okay, purata. Okay, the mean. Okay, there are two ways to find the means. Okay, based on how the data is given. Okay, kalau dia bagi dalam raw data. Okay, dalam raw data yang bukan dalam bentuk table. Okay, you use the formula of mean equals to total value of data divide by number of data. Okay, for example, you look at D. Okay, given 20 RM28, RM25, RM21, RM20, and RM30. So how to find the mean? Mean, alamak, ya. Okay, mean is equals to you sum up all the value. Okay, so RM25 you plus with RM28. This one you have to show the workings. Okay, RM kenapa dia tak nak keluar ni? Sekejap Okay, sambil-sambil cikgu nak betulkan ni.
Okay, awak tulis dalam awak punya modul awak tulis. Okay, min equals to RM25 plus RM28 plus RM21 plus RM20 plus RM30. Okay, so you sum up all the values given in the data and then divide by the number of data. Ada berapa data semuanya? 1, 2, 5, 3, teacher. 4, 5. Yeah, 5. Okay, 5. So you divide by 5. Okay, so please calculate what is the value of the mean for this data? 124 divided by 5 equals to RM24 ringgit 80 cent. Berapa RM? The mean. Berapa? Tadi siapa ada sebut tadi? Cikgu tak dengar. 24 ringgit 80 cents, teacher. RM24 80. Okay, RM24 80. Itu sahaja cara nak dapatkan mean. Okay, awak tambah the value of data and then divide by number of data. Ada berapa bilangan data yang diberi. Okay, but if it given in the set of data representation, other data representation, okay, for example here number 2 here is dot plot. Okay, so you have to use the formula sum of data times frequency and then you divide by number of frequency. Maksudnya macam mana? Okay, mean is equals to, untuk 1, there are 2 frequencies. Okay, so 2 times 1 ataupun 1 times 2. Okay, the data is 1 times with the frequency 2 plus untuk 2, data 2, the frequency is 3. 2 times 3. Okay, plus, okay, untuk 3 tak ada, so tak payah tulis. Nak tulis pun boleh, you multiply by 0 lah. Okay, and then 4, you multiply by, the frequency is 4, plus 5 times 3, plus 6 times 1. Okay, alamak. Okay, alamak. Kenapa lah? Alamak. Sekejap cikgu punya ni tertutup. Cikgu tekan apa tadi ni? Sekejap Okay, sampai mana tadi? 4 and then 5 times 3 plus 6 times 1. 6 times 1. Okay, and then divide by, okay, nak divide dengan apa? Awak tengok yang frekuensi yang awak tulis tadi. Yang dalam bracket tu. 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 1. Okay, and then use calculator and you find what is the value. Okay, tulis dan cuba tekan calculator. Dapat berapa? 3.46. Okay, semua dapat jawapan yang sama? Cikgu tak kira dah ni. Semua dapat jawapan Yes, yang sama? teacher. 3.46. Yes, teacher. Okay, alright. Boleh check lah. Cikgu tak semak dah. Cikgu harap betul apa jawapan yang siapa bagi tadi. Lisha ke bagi. Cikgu pun tak pasti siapa sebut tadi. Okay, alright. 3.46. Kalau dia ada unit, tuliskan unit. Okay. Oh, awak tulis jawapan. Bagus. Siapa yang jawab dekat bahagian chat. Okay. Siapa yang respons secara on mic pun bagus. Tahniah. Okay. Next, kita tengok number 3. Okay. Dia bagi dalam bentuk table. Okay. So, formula dia yang the data you multiply by frequency over the sum of frequency. Okay. Okay. Cuba cari. Okay. Tulis dan okay. Tekan calculator. Cari the answer. 3.12, teacher. Okay, wait 3 times 10 plus 4 times 6 plus 5 times 3. Divide by 2 plus 5. Okay, yang bawah ni frequency. Okay, number of student tu frequency plus 10 plus 6 plus 3.
Berapa tadi? Siapa sebut? Haripriya ke sebut tadi? Yes, teacher. It's Yeah. 3.12. 3.12 books. Okay, books. Okay, this one is the mean. Okay, this one is the mean. Okay, alright. And then untuk number 4, cuba buat cari mean. Okay, the data times the frequency. Okay, siapa yang dah dapat jawapan boleh tulis dekat ruangan chat. 4.92. Wait 4 times 6 plus 5 times 9 plus 6 times 6 plus 7 times 1 over 2 plus 6 plus 9 plus 6 plus 1. Berapa tadi? 4.92. 4.92. Oh, suara Movita ke tadi? 4 point berapa? 92. Yes, teacher, 92. Okay, 4.92. Senang saja cari mean. Okay, senang saja cari mean ni. Okay. Alright, yang lain-lain okay? Guys, 2A1, yang lain-lain okay? Okay, teacher. Okay, teacher. Teacher, Yeah, should we state there 4.92 shoes? this one is size of shoes. Size, the Alright, size. Not the number of shoes, but size of shoes. Okay, boleh tulis size. Okay, size 4.92. Okay, ini just mean lah. Okay, tak mungkin ada size yang dia exactly 4.92 ni kan. Okay, size dia dalam bentuk whole number. Okay, tapi bila mean memang awak akan dapat, sometimes you will get decimal number. Okay, any other questions? No? Okay, kita akan teruskan. Kenapa cikgu punya nasi hang? Okay. Extreme value. Okay. Extreme value. Existence of extreme value. Extreme value is value that is too small or too large in a set of data. Means that Adrian angkat tangan siapa? Ada nak tanya apa? Adrian ke tersilap tekan? Tertekan. Okey, tertekan. Okey. Tertekan tak apa, jangan stres je lah. Okey, lagi stres pula, jangan stres. Okey. Baik. Okey, tadi cikgu nak cakap apa tadi? Okey, extreme value. Okey. When you have a set of data, okey, apa the extreme value means that dalam set of data tu ada number yang pelik sikit. Okay, that one is known as extreme value. Beza dia dengan other data, either too small or too large. Okay, for example, you have here the data 3, 4, 4, 6, 8, 19. So here, what is the extreme value for number 1? Ya, Muhibbuddin, 19. Okay, kenapa 19? 19 is the extreme value because Movita jawab it is larger than the value of the other data. Okay, very good. Okay, tu jawapan yang penuh. Okay, boleh refer pada jawapan Movita bagi tu. Okay, alright. So kalau dalam soalan, dalam section C, let's say, okay, dia kata, okay, determine the extreme value, explain your answer. Kat sini dia minta explain your answer. Awak tak boleh bagi 19 saja. You have to give justification. Why you say that 19 is the extreme value. Okay, kalau kat sini 2 markah, Adrian dapat, Adrian dengan Muhibbuddin dapat 1 markah, Movita dapat 2 markah. Kalau dalam peperiksaan lah, okay, sebab 1 markah lagi untuk you explain the answer. Okay, okay, you explain, you give justification. Kenapa 19 is the extreme value? Okay, the extreme value ni either too small or too large sajalah. So you give in the answer. Okay, alright. Next, number 2. Negative 6, 2, 2, 3, 4, 6. Okay, so, okay, Adrian jawab. Okay, cikgu baca yang Adrian dulu. Negative 6 is the extreme data, okay, because, tak ada nak baca, masuk mesej dah. Because it is smaller, bukan it is smaller, it is too small. Ataupun ni Haripriya ada jawab, negative 6 is
extreme data because its value is much smaller. Okay, bukan smaller than. Macam Movita dengan Adrian jawab tadi, kena betulkan sikit ayat tu. Okay, alright. It is too small ataupun much smaller. Okay, much smaller than the other value of data. Okay, itu cara nak jawabnya. Okay, yang lain-lain tu beza dia tak banyak. 2, 2, 3, 4, 6. Okay, 4 dengan 6 beza dia cuma 2. Okay, kalau tengok 2 yang paling kecil kat situ 2, lepas tu tiba-tiba ada negative 6. The difference is negative, the difference is 8. Okay, different untuk 2 and negative 6 is 8. Tu terlalu jauh lah kalau kita based on this set of data. Okay, so itu extreme value. Okay. Alright, so we will look at what is the impact. Okay, kenapa awak kena tahu extreme value ni? Because kita nak tengok the impact of extreme value to the data. Okay, alright, now you calculate the mode, median and mean for the following data. Okay, alright, cuba lengkapkan untuk number 1 and number 2. So number 1, what is the mode? Number 1, what is the mode? RM3. RM3, teacher. Okay, good. Okay, dekat chat pun ramai yang jawab. RM3. RM3 is the mode. What is the median? Ingat balik macam mana nak cari median? Kat sini ada 3.5, teacher. RM3.5. Okay, suppose you have to show your workings how you get 3.5 ataupun RM3.50. Cikgu nak cepat, cikgu terus tulis answer but you have to show the workings. RM3 plus RM4 divided by 2. Okay, and then you get RM RM3.50. What is the value of mean? Calculate. Cuba calculate. RM3, 67 ringgit, teacher. RM. Alamak. RM RM3.67. Semua dapat yang ni ke? Cikgu tak tunjuk dah workings ni. Okay, cikgu tengok bahagian chat. Tertinggal pula bahagian chat. Okay, Adrian dah jawab. Movita, Masha. RM3.67. Okay, but make sure you write the workings. Okay. Alright, what about number 2? The mode is RM3. Sama RM3, saja kan? Yeah. And then the median? RM3.5. Sekejap kenapa cikgu punya ni? Dia hang Merajuk pula cikgu punya surface hari ni. Alamak. Restart pula dah. Sekejap cikgu ada masalah dengan cikgu punya surface. Okay, tak apa. Okay, cikgu akan sekejap minta maaf lah. Kenapa lah cikgu punya ni buat hal hari ni. Okay. So cikgu perlu guna laptop saja. Sekejap cikgu share screen laptop cikgu. Cuma cikgu tak boleh nak tulis lah nah. Awak boleh sekejap. Okay, bila cikgu guna sekejap Sekejap. Okay, kat sini cikgu tak boleh nak tulis sebab cikgu guna laptop ni. Surface cikgu dah sedang restart. Lambat lagi nak okay. Sekejap Okay. Okay, boleh nampak ni. Sekejap cikgu besarkan. Dia jadi kecil sekejap. Daripada tadi lagi sekejap Sekejap Okay. Sian awak hari ni ada masalah sikit.
Mana dia? Okey. Mhm. Okey, jap kat mana tadi? Okey. Alright. Cikgu tak tulis, so awak kena tulis lah nah dekat jawapan tu. Okey, untuk mode, untuk question number 2 tu, mode dia RM3, median sama kan? RM? 3 ringgit 50 cents, teacher. RM3.50. What is the mean for number 2? 6 ringgit 17 cents, teacher. Semua dapat yang sama? Cuba yang lain-lain, cuba tulis dekat ruangan chat jawapan yang awak dapat untuk mean number 2. Berapa? Cikgu tak ada nak tulis kat sini. Cuba guna laptop. Cikgu punya surface masih lagi tengah restart. Panas ni. Patutlah. Okey. Berapa dapat? Yang lain-lain? Untuk mean number 2. Okey, cikgu harap surface cikgu okey. Sekejap. Yang lain-lain boleh tulis. Oh, kau ada tulis. Oh, cikgu yang tak scroll tengok jawapan. Cikgu ni lah. Okay, RM6.17. Ya, RM6.17. So, here, awak tengok data yang awak ada ni, okay, untuk number 1, RM3 sama je dia punya RM3. Cuma untuk RM3 pula. Dia punya data yang lain-lain semua sama. Cuma beza pada apa nama? Untuk number 1, dia tak ada extreme value. Number 2, dia ada extreme value. Okay, number 2, dia ada extreme value RM20. Okay, RM20. That one is extreme value. Okay, too large. Okay, RM20 is too large compared to other data. So the conclusion here, when the extreme value exists in a set of data, okay, it will affect the value of what? Mean. Ya. Okay, kita tak nampak pada value mode, kita tak nampak dia punya perbezaan bila ada extreme value. Median pun kita tak nampak ada perbezaan dia. Okay, sama saja. Cuma bila ada extreme value, kita akan tahu, kita akan nampak bezanya pada mean. Dia akan affect pada value mean. Okay. Alright. So, okay. Here, okay, the effect of changing of set of data of the mode, mean and median. Okay, uniform change in data will result in uniform change in value for mode, median and mean. Okay, apa dia ni ya? Oh, ni changing of data. Okay, ni changing of data. Okay, tadi tentang extreme value dah selesai. Okay, sekejap cikgu nak cuba masuk dalam cikgu punya surface. Okay. Okay, sambil-sambil tu awak boleh cuba, ni rasa tak muat kalau awak nak tulis pada apa nama, kertas kalau awak print out. So awak boleh tulis atas kertas lain ya. Okay, untuk number 1, G number 1 tu. Okay, Hasrul bought RM5 types of, RM5 type pula dah. Hasrul bought 5 types of stationery which cost RM1, RM2, RM2, RM3 and RM4 respectively. Calculate the mean, median and mode for the data. Okay, cari dulu jawapan untuk number 1 sementara cikgu nak buka semula cikgu punya surface. Okay, cuba cari dulu mean, median and mode untuk Roman 1. Sekejap mana dia? Okay, boleh tulis jawapan pada ruangan chat berapa dia punya mean, median and mode. Teacher, the mode is RM2, median RM2, mean is RM2 ringgit 40 cents. Okay, wait. Boleh tulis je kat ruangan chat sebab cikgu sedang betulkan cikgu nak ni, cikgu nak masuk surface kejap. Okay. Okay, tu dah ada yang jawab. Okay.
untuk number 1, Roman 1, mean is equals to, okay, awak tunjuk workings lah. Tunjukkan workings. Mean awak dapat RM RM2.40. Cikgu tak tunjuk workings lah. Cikgu terus tulis pada jawapan. Okay. Kemudian, kemudian dia minta apa? Median. Median. Sekejap, dah tutup ni. Okay, median berapa? RM. RM. Ada berapa data sini? Ada 5 data. So, yang tengah-tengah RM2. Okay, median is RM2. And then, mode. Mode RM2. Okay. Ini data yang asal. Okay. The original data. Okay, original data based on here. Okay, RM1, RM2, RM2, RM3, and RM4. Okay. When there is uniform change in data, okay, the uniform change in data will result uniform change in value for mode, median, and mean. Okay, apa maksudnya? Kita akan tengok. Okay, untuk number 2, A. Kita nak buat ada perubahan. Ada perubahan untuk price of the stationery. Increase by RM2. Means that RM1 dia jadi increase by RM2. Dia kena tambah 2. Okay, semua ni kena tambah 2. Okay, so dia akan jadi data awak akan jadi RM3, RM4, RM4, and then RM5, RM6. Okay, this one is the new data for A. Okay, increase by RM2. So, what is the new mean for this data? What is the mean? RM 4.4. RM RM4.40. Yes, teacher. Betul ke? Okay, betul. Okay, and then median RM4, teacher. RM4, and then mode RM4. RM4, teacher. RM4. Okay, alright. So this one is the new mean, median, and mode when the price of the stationery increase by RM2. Okay, now cuba buat if it is multiplied by 2. Means that RM1 akan jadi RM2, RM2 akan jadi RM4, you multiply by 2. Okay, tadi tambah 2. Now, you multiply, you darab dengan 2. Okay, so the new set of data untuk B. Okay, the new set of data. Darab 2, RM2, RM4. And then, RM4, RM6, RM8. RM6, RM8. Okay, this one is the new set of data when it is multiplied by 2. Okay. Alright, siapa dah tulis jawapan? Okay, so the mean awak dapat RM4. Okay, Haripi ada jawab kat situ. Mean RM4. Kemudian untuk Teacher, mean median. RM4 80 cents, teacher. Oh, tu yang jawapan yang mana? Oh, cikgu salah tengok tu. Okay, mean RM RM4.80. Okay, median RM Median RM4. 4. And then Mode mode. also RM4, teacher. Mode equals to RM4. Okay. Alright. So this one mean, median, and mode. Okay. Awak tengok apa yang jadi kat sini. Okay. Alright. Cikgu kena kecilkan supaya awak nampak. Boleh nampak. Okay. So, sini awak kena fahamkan Awak kena tengok, dengar apa yang cikgu nak explain. Okay. Untuk A, increase by RM2. Okay, cuba awak tengok pada original data, mean is RM2.40. Bila you increase by RM2, the mean also akan bertambah RM2.
Okay, RM2.40 you plus 2 akan jadi RM4.40. Okay, sama dengan yang awak baru kira. Okay, kemudian median asalnya kita dapat RM2. When there is changes in data, you plus by 2, increase by 2. Okay, RM2 bila tambah 2 akan jadi RM4. Okay, and then mode asalnya RM2. Kemudian you plus 2 akan jadi RM4. So bila increase, okay, from the original data, increase by 2. So yang lain-lain pun mean, median and mode also will increase by 2. Okay, so kalau dia increase by 3, mean, median, mode pun dia akan increase by 3. Okay, satu lagi untuk B, multiplied by 2. Tengok yang asal RM RM2.40. Kalau RM2.40, okay, RM2.40 you multiply by 2 akan dapat RM4.80. Okay, RM2.40 you multiply by 2 akan dapat RM4.80. Median multiplied by 2, okay, akan dapat RM4. Mode multiplied by 2 akan dapat RM4. Okay, so let's say other question, dia kata it is multiplied by 3. So, untuk mean, median and mode, dia akan ikut uniform change. Okay, the uniform change. Okay, semua data dalam tu, mean, median and mode akan berubah dengan nilai yang sama macam mana dia ada perubahan pada original set of data. Okay, itu maksud pada notes yang cikgu bagi dekat atas ni. Okay. Alright. Okay, untuk number 2. Okay, untuk number 2. There is non-uniform. Non-uniform means that data tu tak berubah secara uniform. Tadi untuk question 1, bila ada perubahan, semua data tu berubah dengan nilai yang sama. Okay, untuk number 2, awak tengok Hisham scores in a quiz of 4, 6 and 6. Calculate the mean, median and mode for the data. Dah ada jawapan dah. Okay, Haripriya dah ada jawapan. Okay, mean 5.33. Okay, mode 6, median 6. Okay, alright. So kalau awak jawab untuk number 1 ini, okay, okay, akan dapat jawapan lah. Cikgu salin balik saja. Mean, okay, yang Haripriya kira 5.33. Okay, kemudian median is 6. Okay, median is 6 and then mode. Okay, mode is equals to 6. Okay, this one is the original data. Okay, original data, the marks ataupun the score is 4, 6 and 6. Okay, tiba-tiba pula. Okay, number 2, dia punya data ni not change in uniform. Okay, non-uniform. Okay, add the first data by 1. So the first data asalnya 4. Dia plus 1, so dia jadi 5. Untuk number 2 Kenapa cikgu punya ni macam ni? Okay, 5. Okay, add the second data by 2. So 6 plus 2, 8. Add the third data, okay, by 3. So 6 plus 3, 9. Okay, asalnya 4, 6, 6. And then ada changes but not in uniform change. Okay, dia tak uniform. Change dia yang first tambah 1, yang kedua tambah 2, yang ketiga tambah 3. Okay, next determine the value of mean. Okay, awak kira berapa mean. Okay, kemudian what is the median and what is the mode. Okay, dah ada siapa yang dah jawab. Cikgu punya ni kenapa ni cikgu rasa panas ni surface ni. Okay. Alright. Okay, mean. So, cikgu tengok balik siapa yang dah ada jawab tu. Mana dia? Siapa dah ada jawab mana? Cikgu nak tengok balik. New data. Okay, mean. Mana mean? .33 ni Okay, 7.33.
Median yang di tengah-tengah 8. Mode. Alah, lama dia restart balik pula. Lama. Sekejap Salah lah. Tak mentang lah minggu depan dah nak bersemuka ni. Okey. Cikgu punya surface dah tak detect. Okey, tak apalah. Okey. Dia nak suruh berhenti dah lah tu. Okey, so no mode. Tak ada mode dalam ni. Okey. Alright. So means that here, okey, awak boleh nampak di sini. Untuk yang question number 1 kita buat tadi, bila uniform change, mean, median and mode pun dia berubah dengan nilai yang sama. Okey, untuk number 2, bila non-uniform changes, okey, dia punya mean, median and mode, dia, saya tengok balik apa dia punya ayat tu. Okey, will results in, okey, sekejap Okay. Bila non-uniform changes in data, it also result in non-uniform change in value mode, median and mean. Okay, itu yang awak boleh nampak tadilah. Okay, cikgu minta maaf sebab cikgu punya surface ni dia tak nak bagi kerjasama hari ni. Okay, alright. So, ada nak tanya apa-apa? Ada yang nak bertanya? Ada yang tak jelas kat mana-mana? No for me, teacher. Okay, Hari Priya tak ada masalah. Yang lain-lain? No, teacher. Okay, No Movita tak problem, ada. teacher. Tri pun tak ada. Okay, Faris, Marsha, Dugasri, Mohanis, Anin Najwa, Adrian, Muhibudin, Anis Safia, Amar. Okay, ada masalah tak? Tiada. Tiada. No, tiada. Okay, so kita akan sambung lagi. Okay, kita akan sambung lagi dengan, okay, tapi esok pukul ni ya. Okay, tak apa. Esok, cikgu, sebab cikgu ada, esok cikgu ada kursus petang tu pukul 2. Cikgu tak sempat lah kalau nak buat kelas. Okay, sekejap cikgu tengok apa yang awak boleh buat untuk esok. Mana dia? Mana dia? Page berapa? Okay. Okay, look at your textbook. Okay, page 256. Okay, 256. Organize data in frequency table for group data. Okay, just baca dulu dan fahamkan examples yang ada. Okay, awak tengok untuk 12.1.3. Okay, daripada page 256 sampai page 258. Okay, macam mana nak gunakan, macam mana nak construct the frequency table, macam mana nak guna tally marks. Okay, you just go through first. Okay, kita akan discuss lagi pada hari Khamis ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis ni. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Tahniah pada semua yang hadir. Okay, dan untuk latihan yang mana belum lengkap, awak lengkapkanlah. Okay, nanti masa dah bersemuka, nanti cikgu akan go through lah awak punya latihan-latihan yang dah buat tu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Ya, teacher. you're welcome. Sama-sama. Ya, you're welcome.